Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi ashabul fadilah, para imam, para asatiz, dan juga tuan-tuan yang berkhidmat dengan masjid, dan juga pemimpin masyarakat serta ahli jamaah, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberinya kita limpahan rahmat serta hidayah. Dapatlah kita sama-sama pada malam yang berkat ini kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencampakkan dalam hati kita keimanan, kesolehan, keyakinan sebagaimana yang bersesuaian dengan ahli sunnah wal jamaah sehinggalah akhir hayat kita. Jadi pada malam ni kita akan menyambung sedikit sebanyak perkongsian kita ala kadar kemampuan yang Allah Ta'ala anugerahkan daripada kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 53 rasanya lah, I'tiqad kaum Huriyah. Situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. I'tiqad kaum Huriyah. Jadi salah satu golongan yang mendakwa mereka itu adalah ahli sufi, tetapi mereka sebenarnya bukanlah ahli sufi, tetapi orang-orang yang sesatlah, golongan zindik. Jadi mengikut dalam kitab ni ada beberapa jenislah golongan tersebut di zaman dulu. Jadi zaman sekarang ni mungkin nama lain, tapi dia orang punya fahaman tu sama sahaja. Jadi golongan yang mendakwa mereka itu adalah golongan sufi. Salah satunya dipanggil golongan Huriyah. Adapun kaum Huriyah, maka i'tiqad mereka itu seperti setengah kaum Haliyah yang tersebut itu. Dan lagi pula kata mereka itu, yakni golongan Huriyah, tatkala kami pengsan, datang kepada kami segala anak bidadari, maka kami jima' dengan dia. Kami bersetubuh dengan anak bidadari tersebut. Apabila mereka itu, yakni golongan Huriyah yang pengsan itu, sedar daripada pengsan, maka mandi janabahlah mereka itu, maka i'tiqad demikian itu kufur lagi sesat. Diorang ni, diorang bila dia berzikir dan sebagainya, dia pengsan lah. Sebab setengah-setengah golongan sufi pun memang adalah diorang pengsan.
dia panggil fana lah, macam-macam kan. Tapi golongan Huriyah ni sesatnya, bila dia pengsan tu dia kata anak bidadari datang. Jadi dalam tu dia bersetubuhlah dengan anak bidadari tersebut. Jadi dia bersetubuh. Dalam ni cerita ngarut lah ni. Lepas tu dia pun mandi junub. Jadi ini satu fahaman yang sesat. Dan mereka ni banyaklah perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat mereka lakukan dan mereka menghalalkan perkara-perkara tersebut. Okeylah. Jadi seterusnya i'tiqad kaum waqi'iyah. Adapun kaum waqi'iyah, maka mereka itu meninggalkan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Maka kata mereka itu bahawa hak Ta'ala, yakni Allah Ta'ala yang sebenar, tiada sekali-kali dikenal akan dia, dan hamba lemah daripada mengenal dia. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, kerana engkar akan beberapa nas ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kaum waqi'iyah ni, mereka ni beriktikad, pahaman mereka, dia kata tak boleh kenal Allah, tak dapat kenal Allah Ta'ala. Sebab dia kata kita ni memang sekali-kali tak boleh kenal Allah, kerana tak ada kemampuan untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Jadi i'tikad ni kufur, sebab dia telah engkar akan beberapa nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Macam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun. Liya'budun ni maknanya kalau ternyembah, kita beribadat kepada aku. Ibnu Abbas dia tafsir liya'budun, maksudnya liya'rifun, ini supaya mereka mengenal aku. Mana aku jadikan, mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jin dan manusia ni adalah supaya jin dan manusia ni mengenal Allah Taala. Jadi kenal dengan makrifah ni salah satunya bagi kita orang awam, kita makrifah secara ilmu lah, dengan akal. Jadi ulama pun tolong susun ilmu sifat 20. Kenal Allah tu berbeza daripada makhluk. Kerana apa? Allah tu tak serupa dengan makhluk, kerana dia ada sifat-sifat yang sempurna. Berapa banyak sifat sempurna Allah, hanya Allah saja yang tahu hakikat kesempurnaannya. Cuma yang wajib kita tahu secara terperinci satu persatu hanya 20 sifat sahaja. Bila kita tahu, kita faham 20 sifat tersebut yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan kita tahu pula sifat yang mustahil, makna sifat yang bukan sifat Allah Ta'ala, satu sifat harus Allah Ta'ala, maka kita yakinlah memanglah Allah itu Tuhan yang sebenar. Jadi itu kenal secara akal. Kan? Jadi memang kita tak mampu nak kenal Allah, tapi Allah memperkenalkan dirinya melalui Nabi dan Rasul. Khusus kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak ma'rifah. Jadi ini satu engkar akan nas Quran dan hadis. I'tiqad kaum mutajahiliyah. Adapun kaum mutajahiliyah, jahil lah, mutajahiliyah ni jahil. Mereka memakai dan mengerjakan pakaian dan pekerjaan fasik.
Dan kata mereka, tak dapat tiada kami menjauhi zina daripada diri kami, maka pekerjaan itu sesat jua. Jadi segolongan kaum yang mendakwa mereka ni orang sufi, mereka pun berzikir, mereka pun bercerita tentang perkara-perkara ilmu tasawuf lah, hakikat ketuhanan lah, macam-macam lah kononnya. Dan tapi mereka ni memakai pakaian orang yang fasik. Dia pakai pakaian orang yang fasik, mana bukan pakaian ciri-ciri yang menutup aurat. Dia memakai pakaian orang fasik ni orang buat dosa lah. Kalau sekarang ni dia pakai rambut dreadlock, rambut Bob Marley, apa, Raspatari, pakai pula macam tu kan. Lepas tu cerita tu kena pula sebalut ganja siong, mai ketum ke, cerita kerohanian. Lepas tu nak berzikir kena dulu sedapur, tu zikir khusyuk dia kata. Jadi dia orang ni, kalau mungkin negeri Arab tak tahu lah macam mana dia punya steam dia, apa benda sama kot ya. Kita pun tak pernah pergi negeri Arab macam mana tak kan. Dia guna dadah ke jenis tu. Dia cerita kerohanian, majzub, jazbah lah, bagai-bagai. Jadi mereka ni dalam masa yang sama mereka seolah-olah seperti orang sufi, tetapi mereka memakai pakaian orang yang fasik, pakaian orang yang ahli maksiat, dan mereka melakukan perkara maksiat, benda fasik, mungkin minum arak dan sebagainya, berzina. Sebab tu dia kata tak dapat tiada kami menjauhi zina daripada kami, mana kami tak mampu nak menjauhi zina. Jadi pekerjaan itu sesat jua. Na'udzubillahi min zalik, mana kami berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Kemudian i'tiqad kaum mutakasaliyah, ni malah-malah ni. Adapun kaum mutakasaliyah, maka mereka itu meninggalkan usaha dan ikhtiar, dan mereka pergi meminta pada tiap-tiap rumah dan kedai orang kerana memenuhkan perut mereka dan mengambil zakat dan sedekah segala manusia, maka pekerjaan itu bid'ah kerana bersalahan dengan Rasulullah SAW. Jadi dia orang ni tak nak bekerja, malas. Kemudian dia pergi minta sedekah rumah ke rumah, kedai, nak mata-mata untuk perut mereka. Mana dia baca Quran ke apa ke kan. Jadi ni zakat ambil, sedekah pun ambil, bayar zakat tak nak. Jadi satu bid'ah. Tapi memang ada sebahagian latihan orang-orang sufi yang kita baca lah, memang ada yang kena minta sedekah. Memang ada, tapi bukanlah untuk sedekah tu sebagai matlamat pekerjaan, tetapi untuk menghilangkan sifat ego, sombong. Kan mungkinlah syekh guru dia tengok dia ni banyak sombong ni, banyak sombong, mungkin sebab pangkat dia, darjat dia ke apa ke. Jadi nak hilangkan sombong dia tu, maka syekh pun suruh pergi minta sedekah, kan, nak menghilangkan sombong. Lepas tu dapat sedekah bagi ke orang pula. Contohlah sementara sahaja, bukanlah menjadikan matlamat, bukanlah dia berterusan begitu. Dia ada satu kisah zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Jadi dalam kisah tersebut ada satu orang baiklah, orang soleh. Dia ni rajin puasa, rajin sembahyang malam, rajin berzikir, ibadat lah. Kemudian dia jumpa Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Jadi dia kata, wahai Syekh Abu Yazid, aku ni, dia kata, nak dapat macam kau dapat. Makna dapat makrifah, dapat maqam ihsan tu lah, beribadat kepada Allah seolah melihat Allah. Itu kata makrifah tu.
beribadat seolah melihat Allah. Jika kau tak mampu, semuanya Allah melihat kamu. Okeylah. Ringkas cerita, dia nak minta lah kalau boleh penawar, nak rawat dia ni supaya dia dapat macam mana Syekh Abu Yazid Bustami dapat, dia pun dapat. Kan? Jadi kata Syekh Abu Yazid Bustami, dia kata, engkau ni obatnya ada tapi engkau tak mampu nak buat. Dia kata boleh, dia kata dia nak juga berkali-kali. Jadi kata Syekh Abu Yazid Bustami, kau buka kau punya jubah tu, pakai baju guni. Ambil kain guni buat baju. Kain bulu lah, kain kasar-kasar kan. Kemudian cukur rambut, cukur janggut, cukur misai. Zaman dulu cukur janggut ni aib. Zaman orang dulu soleh dulu, cukur janggut ni aib. Sekarang pakai janggut aib. Nak kan? Di zaman dulu cukur janggut ni, kalau orang Islam cukur janggut benda yang aib. Dia satu benda yang mengaibkan. Lebih-lebih kalau dia orang ulama ke apa, cukur janggut kan. Dia ke satu benda yang mengaibkan lah. Jadi cukur janggut, kemudian ambil satu beg, dalam beg tu bubuh kacang, sangkut kat leher, kemudian pergi pasar, cakap kat budak-budak, kanak-kanak, budak-budak, siapa yang baling pakcik dengan batu, pakcik akan bagi kacang ni. Itu obat dia. Jadi kata orang ni, subhanallah, subhanallah, kan, subhanallah, maha suci Allah. Jadi ditanya ada tak cara lain? Tak ada cara lain, inilah cara dia. Jadi kata Syekh Abu Yazid Bustami, subhanallah yang kau ucapkan tu menyebab kau jadi kufur. Menyebab kau jadi kufur. Dia pun terkejut, jadi kufur sebab apa? Engkau ucap subhanallah tu bukan kau nak membesarkan Allah, nak mensucikan Allah, tapi engkau ucap subhanallah kerana engkau rasa engkau tak sepatut buat benda tu. Kau tak sepatut, maknanya engkau nak membersihkan diri engkau. Takkan aku nak buat benda subhanallah, mana tak layak aku nak buat benda ni. Bukan subhanallah nak membesarkan Allah, tapi kerana nak menunjukkan kau ni baiklah, tak patut buat. Terkejut dia. Tapi inilah obat dia kata. Sebab tu kau tak dapat. Macam mana aku dapat? Kerana ada lagi sifat ananiah, keakuan. Kan, aku baik, aku itu, aku. Jadi itu latihan lah sementara. Kan, yang mangkuk ni pula mutakassaliyah ni, dia buat matlamat hidup, dia minta sedekah untuk keperluan hidup dia jadikan career, kerjaya. Tapi kalau musim PKP tak boleh buat lah, nak keluarkan dia permit. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Gurau je lah kan. Macam tu lah. Jadi mutakassaliyah. Jadi mereka minta sedekah. Jadi ini satu cara. Lepas tu dia doa ibadat dalam masjid ke apa ke. Jadi ini bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah melihat satu pemuda duk buat ibadat dalam masjid. Buat ibadat tak kan. Jadi Sayyidina Umar pun tanya dia macam mana keperluan hidup dia apa semua. Lalu Sayyidina Umar suruh dia suruh Baitul Mal keluarkan bantuan, bagi kapak dengan tali. Suruh orang ni pergi bekerja. Kata Sayyidina Umar, langit tak keluar, tak hujan emas kan, langit tak turunkan hujan emas, mana kau kena kerja. Sebab Sayyidina Umar tahulah dia ni nampak macam buat ibadat, tapi hati dia tu tak betul dengan Allah Ta'ala kan. Jadi tak bolehlah, satu kesalahan. Sebab tu Rasulullah kata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mana kamu berjaga-jagalah dengan pandangan firasah
orang yang beriman, kerana sesungguhnya dia melihat dengan nur daripada Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Umar kan, dia tengok orang tu dia tahu dia ni betul ke tak betul ni, gaya berjalan ni ke, gaya bercakap kan. Kalau alat yang apa tu boleh scan kan, apa MRI apa benda kan, yang manusia cipta, apatah orang mukmin, tentulah lagi hebat Allah Ta'ala boleh bagi. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menjadikan manusia dalam seindah-indah bentuk. Kan, tentulah orang mukmin yang kamil, yang sempurna, dia punya kecanggihan, kita panggil karomah lah kan, lebih daripada alat-alat yang Allah Ta'ala istidrajkan, yang dibuat melalui tangan-tangan orang yang kafir dengan Allah Ta'ala. Takkan Allah nak membiarkan orang tapi mukmin yang kamil lah. Kalau mukmin celang-celup macam kita ni, dia kena sembelih ya. Dia kena sembelih kan. Layan WhatsApp sampai tak semayang kan. Itu kacau lah. Kan? Layan ke dunia sampai lupa Tuhan, dia tak dapat lah. Dia tentulah Allah bagi lebih. Kan? Jadi orang mukmin yang kamil. Itu sebab tu Sayyidina Umar tengok dia tahu. Sebab tu Sayyidina Umar ni, dia kalau berjalan, iblis nampak patah balik. Dalam hadis tu iblis takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjalan kat satu lorong, iblis nampak, dia pergi jalan lain. Kan, punya hebat dia lah. Itu dia panggil karomah. Jadi kita ni tak ada sampai tahap tu. Mungkin ada lah orang macam tu, tapi susah nak jumpa. Okey, masuk kitab ni balik. Sebab tu Sayyidina Umar tegur pemuda tadi, sebab cara dia buat tu tak betul. Adapun lagi satu lagi kaum ilhamiyah. Ni ilham ni. Adapun kaum ilhamiyah, maka i'tiqad mereka seperti i'tiqad dahriyah. Dahriyah ni macam orang etis lah. Dan lagi mereka enggan membaca Al-Quran. Dia tak nak baca Quran. Belajar ilmu, nak belajar ilmu fardu ain, tak belajar. Serta kata mereka bahawa Al-Quran itu seperti suatu hijab kepada hak Ta'ala. Dia hijab ni semua bahasan ilmu tasawuf. Dan mereka itu mengikut perkataan hukama, dan mereka menggemari asal bid'ah dan segala syair hukama. Maka demikian itu dijadikan tarekatnya, dan semata-mata umurnya masyghul, yakni sibuk dengan belajar bait syair. Maka kaum itu pun bid'ah sesat. Jadi kaum ilhamiyah ni diambil perkataan ilham lah. Kan? Jadi mereka ini i'tiqad mereka seperti dahriyah. Dahriyah ni kita kata macam etis lah. Yang apa ni berdebat dengan Imam Abu Hanifah tu. Okey. Jadi dia orang ni tak nak baca Quran, tak nak belajar ilmu fardu ain, tak nak mengaji, sah batal ibadat ke, akidah ke, kan? Ilmu fardu ain ni tiga lah kan. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu kena mengaji semua. Ataupun segi lain-lain ilmu lah, ilmu fiqh, usul fiqh ke dia tak nak mengaji, ilmu hadis dia tak mengaji. Dan mereka kata Quran itu hijab dengan Allah Ta'ala. Mana bila hijab tu terdinding, terdinding kita untuk mengenal Allah. Jadi Quran ni adalah satu hijab kepada kita untuk berdamping dengan Allah. Dia tak boleh Quran. Rasulullah pesan kan, bila kamu apa ni, taraktu fikum amraini, aku tinggal pada kamu dua perkara. Idza tamassaku bihima, apabila kamu berpegang pada keduanya, falan tadillu abada, maka pasti kamu takkan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah dan sunnah dan wasunnati. Mana kitab Allah, Quran dan sunnah tu.
golongan dia kata baca Quran, pegang hidup berpandu Quran ni hijab. Jadi dia orang ni sama macam golongan etis lah. Jadi nak menuju Allah mesti pegang Quran, mesti beramal dengan Quran. Sebab itu dia punya peraturan dia menolak Quran pula. Dan mereka ni asyik dengan perkataan hukama, ahli-ahli hikmah. Kan Quran hadis tak nak mengaji, dia sibuk dengan perkataan hukama. Hukama ni kata-kata orang soleh lah. Kan hukama ni kata-kata orang baik-baik, kata wali-wali Allah tu hukama. Perkataan tu betul, tapi porak ilhamiah ni salah ambil. Dan mereka suka benda yang bid'ah. Benda yang bid'ah ni diorang suka buat, benda yang sesat lah. Bid'ah yang sesat ni mungkin diorang ni suka sembah kubur ke, ikutlah suka diorang. Kan. Dan segala syair, suka berkasidah. Suka berkasidah. Quran tak nak baca, kasidah suka, nasyid suka. Jadi diorang jadikan kan benda-benda yang syair hukama atau kasidah-kasidah ni sebagai tarekat dia. Dan sibuk dia belajar syair dia, belajar kasidah. Fiqh tak mengaji, Quran tak belajar, tafsir tak belajar, tasawuf tak belajar. Jadi sesatlah. Tauhid ke semua tak mengaji. Jadi ini sesat. Memanglah dalam kasidah ke syair ni memang bot dibenarkan, tetapi itu sampingan. Sampingan. Sebab zaman Rasulullah pun dia orang berkasidah kan, bernasyid. Rasulullah dah sampai ke Madinah, Tola'al Badru alaina kan, banyak ada sampai ada orang yang Rasulullah lantik untuk bersyair, untuk mematahkan hujah orang-orang kafir musyrikin. Jadi benda tu dibenarkan, bukan kata salah. Tapi puak ni dia sesat kerana dia melebihkan syair daripada Quran dan hadis. Dia melebihkan syair, melebihkan daripada ilmu-ilmu fardu ain. Jadi dia orang sibuk belajar syair. Jadi kaum itu pun bid'ah sesat. Kemudian dia kata lagi, sebahagian golongan yang mendakwa mereka itu adalah golongan sufi, dipanggil kaum hululiyah. Hulul. Adapun kaum hululiyah, hulul ni maknanya jadi teranglah, ambil pada tempat lah. Maka setengah mereka itu beriktikad bahawa kewujudan hak ta'ala masuk kepada mereka itu. Dan demikian lagi pada segala jisim, segala benda yang benda bentuk. Maka i'tikad demikian itu kufur seperti i'tikad Nasara. Jadi hululiyah, kita ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah, kita berkata, mereka berkata Allah Ta'ala menzahirkan keagungan, kewujudannya melalui makhluk. Mana melalui makhluk ni kita kenal Allah. Tengok makhluk ciptaan, yang menggerakkan itu Allah, yang mendiamkan itu Allah. Tengok sesuatu benda yang hebat, mana kehebat Allah menzahirkan kehebatannya, menzahirkan. Bukan Allah duduk dalam benda tu, kan, bukan Allah masuk dalam benda tersebut. Jadi puak hululiyah ni tak, dia kata Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala itu masuk dalam badan dia orang. Batu macam Syiah di Syria kan. Syiah di Syria tu yang siapa pakai tu? Dia punya pemimpin Bashar. Apa? Mahmud Bashar. Al-Bashar, Asad Bashar tu kan. Kan dia la ilaha illa Bashar. Tak ada Tuhan melainkan Bashar. Sebab etikad Syiah si Bashar tu, dia Syiah ni tak super Syiah Iran tu. Dia lagi mangkuk pada Iran ke Syiah. Sebab etikad dia tu Allah Ta'ala ada dalam badan rais. Rais ni pemimpin dia lah.
Kan dia punya pemimpin. Siapa jadi bapa presiden, maknanya Allah Ta'ala dalam badan bapa presiden tu. Macam bahasa Indon pula bapa. Sebab tu dia kata Bashar tu Tuhan. Itu dia si Bashar ni. Dia Syiah dia lagi teruk. Kan, dan kan di kawan saya baca sejarah tapi kitab Arab lah, orang ulama Arab tulis masa Syria tu dalam jajahan barat kan, mungkin Perancis tak silapnya. Jadi Perancis nak bebaskan Syria tu, dia bagi kepada golongan ni lah, Syiah ni. Jadi Bashar ni dia bukan orang Arab, dia bukan orang Arab, dia bukan berbangsa Arab, tapi pasal duduk dengan orang Arab dia cakap Arab lah, tapi dia bukan Arab lah. Kita sangka Arab je lah, pada pandai cakap Arab, tapi dia bukan Arab lah. Dia orang satu bangsa yang dia duduk situ tapi terpengaruh dengan budaya Arab. Jadi dia orang Syiah adalah Syiah dia tu. Jadi Perancis yang menggalakkan dia orang punya tu. Macam di India kan ada Qadiani. Qadiani tu kan British suka, sebab Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dia kata tak mana kita tak boleh berjihad melawan British. Jadi sukalah British. Macam tu lah. Memang macam tu penjajah pun, dia nak tinggalkan negeri tu, dia berikan mangkuk-mangkuk ni merintah. Yang boleh, yang kepala otak dia sama macam orang putih tu kan, dia punya jahat lebih pada orang putih. Dia kan, dia bagi kat puak-puak tu. Jadi puak-puak ni yang merosakkan agama. Tu cara dia. Kan? Jadi Hululiyah ni dia mendakwa dia orang sufi, beriktikad Allah duduk dalam segala jisim. Jadi iktikad ni kufur, sebab seperti iktikad Nasara. Mana Tuhan tu dalam badan Isa. Lepas tu ada anak Tuhan lah, bapa Tuhan lah, macam-macam lah. Dan setengah mereka itu beriktikad, yakni golongan Hululiyah, dan berkata bahawa harus dibenarkan memandang kepada perempuan yang elok parasnya. Tak haram. Jadi kita tengok perempuan yang cantik-cantik itu tak haram, yang bukan mahram lah. Dan kepada muda belia. Muda belia ni amrod, mana budak lelaki yang remaja. Sebab biasanya orang-orang yang nafsu seks dia songsang, dia suka dengan budak-budak remaja ni. Kan dia dapat tu dia dia liwat lah kan. Tu penyakit dia orang. Jenis LGBT lah ni kot. Dan mereka menari. Mereka suka menari dan bersuluk. Suluk macam orang sufi lah, 40 hari 40 malam ke, 3 hari 3 malam ke kan, tak makan benda berdarah ke, lebih kurang macam orang sufi tapi tak sufi. Serta katanya elok paras itu suatu sifat daripada segala sifat Allah. Lepas tu kita tengok perempuan cantik ni kerana kita melihat keindahan sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah tu ada pada rupa paras tu. Kita mengaji akidah, sifat Allah tidak berpisah daripada zat Allah. Tak? Ni tak, dia kata sifat cantik itu adalah sebahagian sifat daripada sifat Allah. Kita cuma ahli sunnah wal jamaah melihat kecantikan itu menzahirkan sifat jamal Tuhan, menzahirkan melalui, bukan sifat Allah tu berada pada benda yang comel tu. Ia turun kepadanya, mana sifat Allah ni turun kepada benda-benda yang comel ni. Lebih lagi perempuan yang comel atau budak-budak remaja lelaki yang comel. Seharusnya kami cium dan berdakap dengannya. Jadi bila tu kami berdakap sebab kami melihat sifat Allah ada pada perempuan comel tersebut atau budak-budak remaja lelaki ni. Dia panggil apa? Homoseks lah. Maka pekerjaan itu semata-mata kufur dan sesat. Kenapa kufur? Kerana dia beriktikad Allah masuk dalam badan dia. Sifat Allah tu ada turun masuk dalam benda-benda ni.
Dan mereka pula cium peluk perempuan, dia kata ni halal kerana kami asyik dengan Allah. Ini sesat. Kata Syekh Abu An-Najib As-Sahrawardi, Sahrawardi ni dia ada satu tarekat di Malaysia, di orang Melayu so tak ada kot tarekat Sahrawardi ni. Dia kalau di India, Pakistan adalah, di negeri Arab kan, tarekat As-Sahrawardi. Jadi Abu An-Najib As-Sahrawardi dia tulis dalam kitab Awariful Ma'arif Qaddasallahu sirrah, setengah daripada kaum hululiyah itu bernama Qalandariyah. Dia kata setengah, sebahagian daripada golongan hululiyah ni adalah bernama Qalandariyah. Mereka mengharuskan segala pekerjaan. Dia kata boleh buat apa saja Qalandariyah ni. Tapi sebenarnya Qalandariyah ni asalnya adalah perjalanan sufi yang betul, asal usulnya. Tetapi bila lama-lama adalah yang menyelewengkannya. Dia masih guna nama trademark Qalandariyah ni. Dia memang salah satu tarekat yang muktabar asal usulnya. Dia memang berlaku macam tu pun. Mana-mana kadang-kadang orang aku buat tarekat Ahmadiyah, ada kata. Contoh kan, orang ni 9 lah. Aku Ahmadiyah, ada kata. Aku berguru dengan Mufti Syekh Ahmad, mengaku, tapi dia menyeleweng. Kan dia menyeleweng, isap gam lah dia, isap ganja dia kan, tak semayang ke apa yang patut. Dia kata dia pun bawa zikir lah, zikir tarekat Ahmadiyah ke, tak? Tapi dia menyeleweng, apa-apa pun memang ada macam tu. Jadi orang yang silap faham, dia kata ini tarekat Ahmadiyah ni sesat ni. Contoh, tarekat Naqsyabandi ni sesat ni. Tarekat ni padahalnya tarekat tu tak sesat, tapi ada sebahagian yang menyeleweng, tapi mengaku. Batu almarhum Tok Guru saya kata tengok syariat dia. Siapa mengaku buat tarekat, dia kata tengok syariat dia betul ke tak betul dengan syariat, akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, kan kita kena tengoklah. Kalau tak betul, tu penyamaran, musang berbulu ayam, musang berjanggut. Lagi teruk lah, musang bulu ayam boleh tahan lagi, musang berjanggut, undang-undang ana yang buat, dia kata. Orang lain pun kena cakap, tak apa, dia kata undang-undang ni ana yang buat, dia kata. Ini kata musang berjanggut lagi parah, gila betina kan. Musang berjanggut ni gila betina, lagi parah lah. Jadi puak Qalandariyah lah yang sesat ni. Jadi dia mengharuskan segala perkara haram pun boleh buat belaka, serta berkata apabila kami suci daripada hawa nafsu, kami dah sampai nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamil. Kan ilmu tu semua ilmu tasawuf lah tu. Yang nak cerita nafsu amarah ke, lawamah ke, mulhamah, itu dalam kitab fiqah tak ada, kitab tauhid tak ada, itu semua dalam kitab tasawuf. Jadi kami dah bersih nafsu, mana dah kurang-kurang sampai nafsu mutmainnah, serta ikhlas kepada Allah, itulah kesudahan segala maksud. Adapun mengerjakan amal syariat itu, nak semayang ke, nak puasa ke, nak tutup aurat ke, nak buat-buat kebajikan ni, nak buat yang wajib, yang sunat, tinggalkan yang haram makruh ni, maka itu martabat sekalian orang awam yang kurang lagi turut-turutan, ikut-ikut. Maka i'tiqad demikian itu kufur, iaitu i'tiqad mulhid, lagi zindik. Kan mulhid ni makna orang yang menolak ketuhanan. Zindik kafir. Zindik ni bahasa Parsi. Lalu masih ikut kelas Dr. Zul, masa tu dia tak ada mufti lagi. Masa mufti tak ingat lah, lama dah. Dia kata zindik, perkataan zindik ni perkataan Parsi. Zindik ni cakap Parsi. Jadi zindik ni sebenarnya kafir. Sebenarnya kafir. Sepatutnya ia dibunuh jika ia enggan daripada bertaubat. Jadi orang ni kata Syekh Imam ni, Syekh tarekat ni,
Kan orang ahli sufi, dia ada nama tarekat sini, tarekat Sah Ar-Rahwadi, dan dia pun tulis kitab tasawuf. Jadi dia kata golongan ni sesat dan mereka ini kufur, yang beriktikad sebegini, maka dia orang ni boleh dibunuh sebab dia dah terkeluar pada Islam. Kata Imam Ghazali sebagian kitab, dia kata orang ni lebih bahaya dia daripada 100 orang kafir asli. Golongan-golongan dipanggil batiniah, yang mengaku sebagai orang sufi tapi dia tak sufi, kemudian dia merosakkan syariat, merosakkan agama, kemudian dia kata dia fana lah, dia dah sampai makom itulah, begitu begini. Dia lebih bahaya daripada 100 orang. Seorang dia tu lebih bahaya pada 100 orang kafir asli. Orang ni suruh bertobat dia, tak nak tobat hukum bunuh. Dibunuh, tak boleh semayang sebab dia kafir, dia murtad, tak boleh tanam tempat kubur orang Islam kalau dia tak nak bertaubat. Jadi itulah sedikit sebanyak pada malam ni kita menyentuh sebahagian golongan-golongan yang mendakwa sebagai ahli sufi, tetapi mereka bukan orang sufi kerana mereka telah lari daripada garisan Quran, sunnah, lari daripada perkara-perkara yang telah termaktub, yang halal, yang wajib, yang sunat, yang haram, makruh, harus, semua dia langgar. Pasal apa dia kata dah sampai makam. Sedangkan kalau kita baca kisah orang yang ahli sufi yang sebenar-benarnya, lagi mereka kita katalah sampai peringkat yang tertinggilah dalam ilmu tasawuf, lagi mereka takut Allah, lagi mereka kuat beribadat, menjauhi maksiat, kan? Jadi kalau sebenar dia orang sufi, tentulah mereka takut nak buat maksiat sebab hati dah bersih, kerana dia sudah sampai kepada peringkat seolah-olah beribadat kepada Allah, seolah kamu melihat Allah Ta'ala, kan? Ataupun Allah melihat kamu. Jadi takkanlah dia nak buat benda yang Allah murka, sebab dia kenal Allah. Allah tak suka benda yang haram, tentulah dia tinggalkan. Allah suka benda yang wajib, tentulah dia buat. Allah suka benda yang sunat, tentulah dia buat, kerana mereka kekasih Allah Ta'ala. Takkanlah kekasih nak buat benda yang kekasih benci, kan? Jadi begitulah. Jadi kita pun mengambil faham, kena berhati-hatilah, tengoklah syariat mereka macam mana, kan? Pengamalan syariatnya. Cakap pandai ya, biar tak payah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi begitulah yang boleh kita kongsi ala qadar. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah silah dalam penyampaian, terkasar bahasa, sentuh perkara yang tak sepatutnya. Itu adalah daripada kejahilan, kedhaifan yang ada pada saya sendiri. InsyaAllah mungkin kita sambung bulan akan datang lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada PKPD lah. PKPD lah. Nilai nak kena malam ni lah. Nilai besok, mana 12 1 minit. Tak boleh lah, kan? Nak masuk nilai tak boleh, orang nilai tak boleh. Boleh nilai tan jauh je. Boleh nilai tan jauh je, kan? Allahu Rabbi, kan? Jadi Allah Ta'ala bagi, kan? Dia patutnya kena balak ni banyak bertobat, dia banyak jadi mangkuk macam mana? Tapi elok juga sebenarnya Covid ni. Satu sudutnya pub tak ada, disko tak ada, kan? Pecah rumah pun tak banyak sangat dah. Satu sudutnya ekonomi lah sikit-sikit, kan? Nak semayang jarak-jarak. Tapi satu sudutnya benda-benda maksiat ni, nak konsert-konsert pun tak ada dah. Nak basking kan dah kurang lah. Kalau tak tu apa, kat pantai PD tu penuh orang, maghrib isyak berlanggar. Ada PKP ni tak turun lah. Kalau tak Ahad, orang Port Dickson pun sakit hati. Orang Port Dickson, ini Seremban. Saya jimah baru Port Dickson, tonton Seremban. Kan? Dia penuh pantai, jam kat Teluk Kemang, Abang. Sekarang ni orang Port Dickson pun tenang je, sebab tak ramai orang datang.
Tak ramai orang akan datang kan. Mandi laut dengan suara pendeknya, apanya kan. Jadi Allah Ta'ala bagi bala tu, dia bala ni kata Syekh, saya lupalah, tapi dalam kitab lah, kitab Imam Ghazali, dia kata bala ni ada satu oleh Allah kata dia empat jenis balak yang sama. Balak dia pertama dia panggil Sirajul Arifin. Sirajul Arifin, makna siraj tu pelita lah, lampu bagi orang yang kenal Allah. Lagi dia kena balak, lagi dia bertambah kenal Allah, lagi hati dia bergantung dengan Allah, lagi terang dia punya ma'rifah. Sebab tu nabi-nabi semua kena balak. Nabi-nabi semua Allah uji dengan berbagai-bagai kepayahan. Nabi Nuh anak tak beriman, Nabi Lut isteri tak beriman, Nabi Muhammad SAW kan duduk di Madinah, dia tahu orang ni munafik, semayang belakang dia, tapi dia tak mengambil tindakan apa-apa, dia memaafkan orang munafik. Itu satu ujian. Lepas tu apa? Yang kedua, yaqazatun lil mu'min, lil muridin. Yaqazah, penyedar bagi murid. Murid ni maksud dia orang yang berjalan menuju Allah. Dia satu yaqazah, bagi penyedar, bagi satu kesedaran, lagi dia kuat nak bersungguh menuju Allah Ta'ala, lagi kena balak, lagi dia bersungguh menuju Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, islahul lil mu'min. Islahul lil mu'minin, membaikkan orang mukmin awam. Bila kena balak baru nak semayang tahajud, nak berzikir, nak berdoa, nak baca yasin. Malam besok kan ada Negeri Sembilan apa, bermunajat ke apa. Kalau tak ada balak, ada nak munajat, wallahu a'lam bisawab. Tak ada munajat dah kan. Tak ada, kurang kan. Orang baca yasin, doa kan, jauhlah bala kan. Macam-macam lah kita minta pada Tuhan. Kan, nak keluar bismillahirrahmanirrahim, berdoa dan takut kena covid. Boleh ingat tu, ada islah, mana membaikkan. Kan, membaikkan, mungkin nak menghapuskan dosa kita. Dan balak itu halakul lil ghafilin, membinasakan orang yang lalai. Lagi kena balak, lagi dia derhaka Allah Ta'ala. Menyusahkan hidup aku, macam-macam lah. Dia komen Tuhan, salahkan orang, pasal kau lah ni, pasal kau lah kan, macam-macam dia menyalahkan. Dia bukan dia nak istighfar, mengaku kita ni dosa kita lah yang menyebabkan Allah turun balak. Dia tak ada, dosa kau lah aku kena balak. Anak kan, orang lalai Tuhan. Dia suruh kena tobat ni, korang kena tobat ni, dosa korang. Tak, kalau orang mukmin ataupun orang yang baik-baik, dia bagi dia covid ni sebab dosa aku. Pasal dosa akulah Allah Ta'ala turunkan bala ni. Jadi orang lalai tak, dia menyalahkan orang. Yang paling mangkuk orang politik. Sebaik agung tak bagi darurat, kalau tak, wallahu a'lam, aku pun tidak ngajar kot. Wallahu a'lam lah kan. Sibuk benar lah. Orang duk covid ni, dia duk sibuk nak jawatan. Kan, jangan marah, cerita je. Jadi lebih kurang lah kan. Yang boleh kita kongsi, mudah-mudahan ada kebaikan. Wallahu rasuluhu wa awliya'u a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa li jamil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Alhamdulillah, subhanallah bihamdihi subhanallah.